Okey, hai murid-murid. Sekali lagi kita berjumpa. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Hau Cailan dari Guru Cemerlang Bahasa Melayu dari SJKC Chonghua, Kota Baru. Hari ini Cikgu nak tengok sekali lagi, kita nak bincang, kita nak berinteraksi tentang kemahiran menulis. Jadi Cikgu hari ini pilih 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Okey, dari SK ini Cikgu pilih standard pembelajaran 3.2.1. Membina dan menulis ayat dan perenggan daripada bahan multimedia. Multimedia tu maksudnya boleh jadi gambar, grafik, jadual atau apa-apa sekalipun. Okey? Jadi kita pergi teknik mudah membina ayat. Sebab kita nak membina ayat, kita nak tahu teknik dia. Teknik dulu kita mesti tahu. Untuk bina ayat, untuk karangan ialah bahagian A. Kita mesti bina 5 ayat. Okey? Jadi sebelum tu kita tengok dulu gambar. Cuba tengok grafik ini. Pernah tak murid-murid tengok grafik ini? Rasa-rasanya di mana ya? Ya, betul. Ininya di restoran. Okey? Kita boleh buat apa di restoran? Ya, kita pergi ke sana menjamu selera. Okey, boleh tak cikgu tahu? Selain di restoran kita menjamu selera, kita boleh menjamu selera di mana lagi? Ya, di warung, kedai kopi, kafe. Okey? Okey, apa beza warung dengan restoran? Ya, betul. Warung tu di tepi jalan saja yang kecil. Okey, biasanya kita makan malam, kita tak pergi warung. Kita pergi restoran. Jadi hari ni kita tengok. Melalui gambar ni, kita nak bina ayat. Kita mesti gunanya, ayat ini, kita nak gunanya keusahawanan. Bermakna di sini, okey, tema kita keusahawanan. Bermakna kalaulah kita bukanya restoran. Bermakna di restoran, kalaulah kita pemilik restoran, kita nak cari wang. Jadi kita tema keusahawanan. Bermakna kita boleh untung bagaimana? Kita kena uruskan semua. Pekerja kita, makanan kita. Jadi di sini kita tengok pekerja. Ada ramai pekerja di sini. Kita adanya di sana. Yang pertama sekali kita nampak ada cashier. Okey, itu cashier tu bahasa Inggeris. Tapi kita bahasa Melayu kita tak guna cashier. Kita gunanya juruwang. Okey, ada ramai pekerja di sana. Tak apa. Jadi kita akan pergi, kita mesti bina 5 ayat berdasar grafik. Okey, kita pergi satu demi satu. Okey, yang pertama, cuba tengok di sana. Kita dapat tengok dah di sana. Cikgu sudah letakkan satu peta untuk manusia ada di sana. Ada 3 orang di sana. Okey, cikgu letak siapa? Sebenarnya siapa ya yang berbaju kuning tu? Okey, manakala yang berbaju biru dan merah jambu pula siapa? Boleh tak adik murid-murid cuba? Siapakah orang tu? Ya, memang betul. Yang pertama tu yang berbaju kuning kita panggil juruwang. Okey, apa tugas juruwang? Dia nak okey, selepas orang makan nasi, dia mesti bayar kepada juruwang. Okey, lepas tu yang kedua itulah kita nampak sepasang suami isteri. Okey, kalaulah hari tu kita tak tahu nak sebut sepasang suami isteri. Sebab cikgu tadi dah kata dah, cara mudah kita nak membina ayat. Kita tulis benda yang kita tahu. Okey? Kalaulah sepasang suami isteri, kita tak tahu nak tulis macam mana, kita boleh guna Encik Wong dan Puan Wong. Boleh? Okey? Boleh tak? Okey. Bermakna kalau kita nak bina ayat, kita mesti cari dulu siapa. Dia buat apa? 2 benda. Kita ada siapa, buat apa. 2 benda.
barulah kita akan jadi ayat. Bermakna kita sudah ada subjek, kita sudah ada predikat. Okey. Jadi kita tengok sekarang buat apa tu? Okey, kita tengok buat apa. Sebenarnya dia buat apa? Dia membuat bayaran. Bermakna kalaulah cikgu ambil dari yang tadi, siapa dan buat apa? Okey, siapa tu? Okey, sepasang suami isteri. Buat apa? Membuat bayaran kepada siapa? Kepada juru wang. Okey? Bermakna kita sudah ada subjek, kita sudah ada predikat. Kita sudah boleh membina satu ayat yang lengkap. Okey, apabila kita dapat membina ayat yang lengkap, kita sudah boleh mendapat satu markah. Okey, kalau kita nak dapatkan markah lebih lagi, kita gunalah huraian di belakang. Bermakna bila huraian kita boleh guna bila, di mana, okey, bila selepas makan. Bermakna kita sudah ada satu ayat yang gramatis. Sepasang suami isteri membuat bayaran. Bayaran kepada siapa? Kepada juru wang. Selepas menjamu selera. Bermakna kita sudah ada satu ayat yang lengkap dan gramatis. Okey. Boleh tak murid-murid ayat yang pertama? Okey, bagus. Sekarang kita pergi pula gambar yang kedua. Okey, kamu rasa-rasanya kamu nak ambil gambar yang mana? Sebab ada ramai watak, kita boleh pilih. Okey? Ya, kumpulan tu nakkan yang ni. Kita tengok yang berbaju merah. Okey, siapa orang ni? Rasa-rasanya siapa? Ya, kita bagi dia pekerja restoran. Dia kerja di restoran, kita gunalah pekerja restoran. Kalaulah kita tak tahu nak guna pekerja restoran, macam mana? Bagi dia nama. Bagi Kim Seng ke, Mutusami ke, Mamat ke, boleh. Kita mesti mulakan ayat kita dengan kata nama. Tak semestinya pekerja restoran. Okey? Boleh? Okey, selepas kita tadi cikgu dah kata dah, ada watak, ada buat apa. Bermakna sudah ada siapa? Pekerja restoran. Bermakna dia buat apa di sini? Ya, betul. Dia buat apa ya? Okey, dia menyediakan minuman. Sebab kita nampak ada mesin minuman di sana kan? Ada mesin minuman. Bermakna dia menyediakan minuman. Bermakna kita sudah boleh satu ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap ada apa? Ya, betul, kumpulan satu. Ada subjek, ada predikat. Bermakna kita ada pekerja restoran menyediakan minuman. Ayat itu sudah ayat yang lengkap. Tetapi kita boleh tambahkan lagi huraian supaya kita mendapat lebih lagi markah. Okey, kita boleh buat kata dia, okey, pekerja restoran menyediakan minuman. Minuman apa? Minuman yang dipesan oleh pelanggan. Okey? Boleh tak? Okey, boleh. Kita sudah dapat berapa ayat? Ya, 2 ayat. Sekarang cikgu nak pula kamu pilih yang mana agak-agaknya kamu nak ambilnya gambar. Ya, kita cuba hitamkan. Okey? Ini siapa? Cantik tak orang ni? Cantik tak dia? Okey, siapakah orang ni? Okey, rasa-rasanya siapa? Ya, dianya pelayan perempuan. Sekarang cikgu nak ajukan soalan. Okey? Okey, Meiling, cuba jawab. Kalaulah kamu tak tahu pelayan perempuan, bagaimana kita nak tulis? Boleh tak cikgu tinggal kosong? Tak boleh. Betul. Meiling nak bubuh macam mana? Ya, Meiling nak bubuh sana. Okey. Okey, Meiling. Bermakna saya tak payah guna pelayan perempuan. Boleh kata Meiling. Okey? Ataupun tak boleh lagi, pekerja restoran. Boleh juga kan?
Okey, jadi kita pergi. Tadi kita nak siapa dah? Sekarang kita nak apa? Buat apa? Dia buat apa ya? Cuba tengok tangan dia. Semua orang tengok tangan tu. Okey, nampak tak tangan tu? Kalau dia ambil makanan macam ni, dia guna dulang. Dia guna dulang, dia ambil macam ni. Okey, kita sudah belajar kata kerja. Kita guna dulang, kita letakkan makanan, minuman. Kita panggil apa dia ya? Kita panggil menatang. Kita panggil apa? Menatang. Menatang makanan dan minuman. Ya, kita sudah jadi ayat. Okey, ayat pelayan perempuan menatang makanan dan minuman. Kalau kita nak suruh ayat gramatis, kita tambah lagi. Menatang makanan dan minuman dengan berhati-hati. Supaya, kenapa dengan berhati-hati? Supaya tidak tumpah. Okey? Boleh? Ya, memang kita dah tahu dah. Bina ayat, kita ada 5 markah untuk idea. 5 markah untuk idea. 5 markah lagi kita akan bagi kepada ayat yang tiada kesalahan. Okey, bermakna kita nak ayat yang gramatis. Okey? Bagus. Kita pergi ke yang seterusnya. Tadi kita sudah ada berapa ayat? Ya, betul. Kita sudah ada 3 ayat. Satu tu yang membuat bayaran. Yang kedua apa dia? Kumpulan 3 dah sebut dah. Yang kedua tu menyediakan minuman. Yang ketiga pula ialah menatang makanan dan minuman. Sekarang kita cuba tengok pula dalam gambar ni. Okey, gambar yang berwarna-warni ini. Ada lagi tak? Apa kata kerjanya? Ya, kita ada lagi. Tengok tu. Siapa ke? Yang cikgu tunjuk dengan anak panah tu. Cuba tengok anak panah. Anak panah cikgu tunjuk kepada kepala dia tu. Okey, siapakah orang tu? Yang tadi tu kita sebut orang tu ialah pelayan perempuan. Tadi gambar yang ketiga. Cikgu undur tadi. Gambar yang ketiga ini panggil pelayan perempuan. Agak-agaknya sekarang ni, okey, yang cikgu bagi pula yang ni, okey, kamu rasa siapa ya? Okey, dia sama saja. Dia pelayan juga, tetapi pelayan lelaki. Okey, pelayan lelaki ini dia buat apa? Cuba dia buat apa? Okey, dia sedang buat apa? Dia mengambil pesanan. Kalau dia ambil pesanan, kita nampak dia pegang pen, patu kertas. Sebab dia nak catat. Dia mengambil pesanan. Pesanan tengok pelanggan nak makan apa. Betul tak? Okey, bermakna kita nampaknya pelayan lelaki ini mengambil pesanan. Bagaimana? Cuba tengok muka dia tu. Cuba tengok muka. Muka pelayan lelaki itu. Muka dia tersenyum kan? Boleh kata dengan mesra. Kita boleh kata huraian dengan mesra. Mengambil pesanan dengan mesra. Okey? Boleh? Kita sudah habis 4 ayat. Kita nak berapa ayat? Murid-murid cuba sebut nak berapa ayat? Ya, 5 ayat. Okey, sekarang kita tengok ayat yang kelima. Ayat yang terakhir. Cikgu buat macam apa? Awan. 2 awan. Sebab nak tunjuk kiri dan kanan. Okey? Orang yang duduk di kerusi itu, okey, siapakah mereka? Cuba agak. Siapakah mereka? Okey, mereka ialah apa? Pelanggan. Okey, kita boleh nampak berapa orang? Cuba bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada berapa orang? Cuba tengok. Di meja ni ada 3. Meja tu ada 3. Ada 3. Semua ada 3. 3 kali dengan 4, kita dapat 12. Kita nampak ada 12 pelanggan. Kan? Okey, kita boleh kata, jangan tulis 12 pelanggan. Okey, kita boleh kata ramai pelanggan. Boleh tak? Bermakna kita sudah masukkan kata bilangan. Kita masukkan apa dia? Kata bilangan. Ramai
pelanggan. Okey? Okey, ramai pelanggan pula. Buat apa? Mereka sedang buat apa tu? Tengok yang mana ya? Yang rambut dia keriting. Nampak tak yang rambut keriting? Keriting tu macam Maggie lah. Rambut macam Maggie tu. Yang berambut keriting tu. Dia sedang buat apa Dia minum. Betul tak? Yang membelakangkan kita yang berbaju kuning tu, dia sedang apa tu? Dia pegang sudu tu. Bermakna dia sedang makan. Okey? Ada yang makan, ada yang minum. Jadi tahun 4 kita guna apa? Kita guna menikmati makanan dan minuman. Okey? Ataupun kita boleh guna menjamu selera. Okey? Kita boleh buat menikmati makanan dan minuman ataupun menjamu selera. Okey? Menjamu selera macam mana? Macam mana menjamu selera? Okey, dengan gembira. Boleh tak? Menjamu makanan dan minuman yang sedap. Kalau kita pergi ke restoran, memang kita pilih benda yang makanan yang sedap, minum yang sedap, kan? Kalau tak nak guna sedap, kita boleh guna juga sinonim dia. Yang lazat. Yang macam mana? Yang lazat. Okey? Jadi kita sudah habis dah ke 5 ayat dah. Tadi dari gambar ni kita dah pilih 5 watak dan 5 benda yang dia buat. Jadi cikgu nak kamu boleh, kalau boleh kita nak suruh ayat kita memang ayat yang gramatis. Cikgu dah sediakan jadual. Okey? Nampak tak jadual? Okey, jadual yang pertama tu watak. Yang kedua tu, di lajur yang kedua tu, kata kerja. Bermakna dia buat apa? Lepas tu yang belakang tu huraian. Bermakna huraian kita boleh guna di mana? Boleh guna juga bila dan juga bagaimana. Tapi cikgu nak ingat satu. Nak ingatkan murid-murid satu saja. Tadi kita dah kata membina ayat daripada bahan multimedia. Bermakna ayat kita mesti berkaitan dengan grafik, dengan gambar tadi. Gambar kita ialah gambar restoran. Bermakna kita mesti bina ayat yang kita nampak. Okey? Kita mesti bina ayat yang kita nampak di grafik tu. Bermakna pelanggan menikmati makanan dan minuman di restoran. Okey? Menikmati makanan dan minuman yang sedap di restoran. Okey. Kalaulah cikgu nak tulis restoran Muhibah, boleh tak kalau cikgu nak masuk restoran Muhibah? Okey, tepat sekali. Mutu memang tepat sekali. Kita tak boleh guna restoran Muhibah. Mengapa kita tak boleh guna restoran Muhibah? Sebab di grafik ini tidak disebut restoran Muhibah. Kita cuma nampak restoran saja. Kecuali di grafik dia tulis restoran Muhibah. Barulah kita boleh tulis restoran Muhibah. Kita boleh kata restoran. Restoran yang macam mana? Restoran yang bersih. Boleh tak restoran yang bersih? Kita cuba tengok pula restoran yang bersih. Boleh tak? Lantai tengok. Lantai memang bersih. Meja memang bersih. Okey, restoran yang bersih. Boleh. Okey? Jadi, untuk aktiviti hari ini, okey, dalam kumpulan, cikgu nak setiap kumpulan sediakan jadual ini. Okey, isi watak, kata kerja dan juga huraian. Watak, kata kerja dan huraian. Tadi cikgu dah sebut dah. Kalau watak, kita tak tahu pelanggan, kita boleh tulis apa? Kita boleh tulis nama. Boleh tak? Okey, kata kerja memang kita dah belajar kata kerja. Huraian kita mesti fikir. Huraian yang berkaitan dengan apa? Ya, dengan grafik.
Okey, kumpulan 1 dan 2 dan 3. 3 kumpulan cikgu nak kamu isikan watak, kata kerja dan huraian. Kumpulan keempat, okey, awak cikgu nak murid-murid kumpulan 4 cuma isikan watak dan kata kerja dulu. Okey, kita mula dengan watak dan kata kerja dulu. Okey, selepas ini cikgu akan bimbing kamu. Kita bina huraian pula. Boleh tak murid-murid? Okey, jadi hari ini kita sudah bina. Bina berapa ayat? Ya, 5 ayat. Boleh tak kalaulah cikgu rasa-rasanya ada lagi grafik tu. Cikgu nak pula, okey, nak bina 6 ayat. Boleh tak? Okey, memang kita tidak dibenarkan. Bermakna kita tidak mengikut arahan. Biasanya kita dalam peperiksaan bagi arahan. Tengok grafik dan bina 5 ayat. Sebab dalam arahan 5 ayat. Jadi kita cuma pilih 5 ayat yang kita boleh menulis. Okey, jadi kumpulan yang 1, 2 dan 3 sudah siap? Okey, apabila siap, cikgu nak kamu membentangkan di hadapan kelas nanti. Boleh tak? Okey, kumpulan yang keempat pula. Okey, cikgu akan bagi aktiviti pemulihan selepas ini. Boleh tak? Okey, itu saja untuk membina ayat. Okey, untuk hari ini kita membina ayat. Membina ayat apa? Membina ayat yang gramatis. Berdasarkan apa? Berdasarkan grafik. Jadi kita mesti menulis ayat berdasarkan grafik. Cikgu harap kamu dah boleh membina ayat. Okey, walaupun dengan mudah. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye-bye. Lain kali kita jumpa lagi untuk kemahiran yang lain pula. Okey, bye-bye.